المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita selawat tafrijah. Kita ulang sampai 3 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita, kesabaran kita, amal ibadat kita, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita semangat, kekuatan untuk kita mengharungi tahun 2020 yang boleh kita anggap satu tahun yang mana cukup-cukup mencabar diri kita, apatah lagi negara kita. Walaupun dengan badai ujian, pelbagai ujian, dugaan yang datang,
kita masih lagi, Allah Ta'ala masih lagi memberi kita kekuatan untuk sama-sama kita beramal soleh ataupun melipat kali gandakan amal ibadat kita. Mudah-mudahan ini satu pertanda yang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin kita ni sentiasa dalam kebaikan ataupun dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah saya mulakan pertemuan pada malam ini dengan baca satu ayat Al-Quran. Mungkin rata-rata kita pun dah tahu ayat Quran itu, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Ayat itu jadikan zikir kita. Nak kata zikir ni kata amalan harian kita yang boleh kita ungkapkan dalam surah Ghafir. Surah Ghafir ayat ke-44. Ataupun kalau Quran lama dia tulis surah Mukmin. Dua surah yang sama, maksud sama ya, bukan berbeza surah. Surah yang sama, cuma nama yang berbeza. Sebab kalau Mukmin dia terdapat dalam mushaf Majid. Quran kita hak dulu kat tebal, tulisan tebal tu. Itu resam Majid. Bila masuk resam Osmani maka ditukar nama surah tu jadi surah Ghafir. Ghafir, maka ayat ke-44 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku berserah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala urusan, segala masalah, segala pelbagai apa-apa. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat akan hamba-hamba dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian kepada hamba tersebut, bukan saya saja. Mungkin tuan nak tinggikan darjat dia. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ujian kepada hamba tersebut, kadang-kadang nak peringat kepada dia. Nak kata nak tegur dia. So, ujian ni dia datang dalam bentuk pelbagai. Cuma sebagai orang beriman, dia pegang 5 ni ya, bila terima ujian. Yang pertama, mungkin Tuhan nak tinggikan darjat dia. Mungkin ibadat dia banyak, maka Tuhan bagi ujian kepada dia untuk dikuat lagi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ada rasul ulul azmi. Sampai nak kata apa? Daripada banyak-banyak rasul dan nabi, ada 5 saja rasul ulul azmi. Bukan Tuhan benci kepada mereka, tapi Tuhan tinggikan darjat mereka. Yang kedua, bagi orang Islam mungkin ujian tersebut Tuhan nak mengkafarahkan ataupun nak menghapuskan dosa-dosa kita. Maka boleh kita anggap pandemik COVID-19 yang datang tahun ni, mungkin Tuhan nak hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin kita lalai, mungkin kita lupa bahawasanya ada pencipta dan sebagainya. Dan Tuhan datangkan ujian kepada kita. Mungkin Allah Ta'ala nak tegur kita daripada kita sentiasa melakukan kesilapan-kesilapan. Maka ayat tersebut, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan aku bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala Maha melihat tentang hamba-hamba dia. Sebab itulah doa kita, doa kerak pun Tuhan tak makbul. Tuhan tahu bila yang terbaik untuk Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Kita duk minta nak anak, apa, nak kaya dan sebagainya. Tuhan tahu bila yang sesuai untuk aku kabulkan kepada hamba-hambaku. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sama juga bila mana kita baca ayat Quran tersebut, maka jangan lupa satu doa yang baginda ajar supaya kita tidak mensyirikkan, supaya kita tidak menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Nabi sebut, Allahumma la usyrika bihi syai'a. Allahumma la usyrika bihi syai'a. Yang mana bermaksud, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, la usyrika bihi syai'a, tidaklah aku mensyirikkan engkau dengan sesuatu. Doa tu sebab kita sentiasa dikelilingi dengan masalah. Tuhan pun sebut, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku cipta manusia ni dalam bentuk kepayahan, kesulitan. Dari kecil sampailah ke besar, sampai nak mati, sentiasa akan mengalami pelbagai ujian, masalah dan sebagainya. Maka bila masalah-masalah datang, iman kita makin lama dia makin tipis. Takut-takut kita banyak mensyirikkan Allah Ta'ala. Ujian main kita jauh dengan Allah Ta'ala. Ujian main kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi ujian berat lagi kita lupa tu bahawasanya ada Allah Ta'ala yang boleh menyelesaikan masalah kita. Bila mana kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu tanda syirik. Syirik ni bukan sekadar kita pergi sembah tok kong Bukan sekadar kita sembah tok kong, sembah tok kong syirik tak. Kadang kita lengah melakukan ibadat pun dipanggil syirik. Seolah-olah Tuhan suruh buat ibadat ni, kita boleh menafikan hak-hak ataupun nak kata arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bacalah doa tersebut dan juga ayat Quran
Dan surah Ghafir ayat ke-44 mudah-mudahan sedikit sebanyak mengubati luka kita yang mana mungkin tahun 2020 satu tahun yang cukup getir kepada kehidupan kita, sama ada yang dari segi ekonomi dia, dari segi keluarga dia, dari segi nak kata apa kesihatan dan sebagainya. Maka kita jagalah sama-sama, walaupun hari ni pun kes 4 angka lagi betul tak, 1,200 lebih. Rasa-rasa Malaysia ni nak kata boleh sampai 100,000 nak kata apa kes lah, 100,000 kes. Alhamdulillah, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala angkat pandemik COVID-19 ni secepat mungkin dan kita boleh hidup sedia kala dalam keadaan menambahkan ibadat-ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kita 50 gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lagi kita cinta kepada Rasulullah dan kita mempraktikkan kehidupan kita, nak kata apa, kehidupan kita dengan mencontohi kepribadian akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 117 betul. Bab yang baru itu bab yang ke-24, iaitu memperhatikan dan menghormati keluarga. Maka muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang cukup mustahak, yang penting dalam kehidupan, sebab rata-rata kita ni akan berkeluarga dan semua manusia berkeinginan untuk berkeluarga. Dan bila mana ada keluarga, maka ada aturan-aturan, peraturan-peraturan yang perlu dia patuhi. Untuk apa? Untuk menjadi matlamat berkeluarga tu apa dia? Iaitu mawaddatu warahmah, iaitu mencapai keharmonian dan ketenangan. Maka dia ada tata cara untuk mencapai. Maka hadis yang pertama muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, an Anas. Siapa yang boleh baca banyak kitab boleh buka dalam muka surat 117, muka surat 24. Bacalah hadis itu pelan-pelan, mudah-mudahan kita mengambil faedah ataupun pahala sima'ul hadis, mendengar dan juga iqra'ul hadis, membaca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatun alaika wa ala ahli baitika atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Dari Anas, iaitu Anas bin Malik, yang mana beliau merupakan sahabat yang terakhir sekali meninggal dunia di kalangan sahabat-sahabat yang ada 124,000 orang. Bagaimana ustaz tahu 124,000 orang? Ketika peristiwa Fathul Mekah, gabungan di antara nak kata apa rombongan baginda dan juga golongan Ansar dan Muhajir daripada Madinatul Munawwarah tu, maka mereka nak tunaikan ibadat haji, yang haji wada' tu, haji terakhir. Maka bertemunya nak kata apa, selepas hampir 7 ataupun 8 tahun, nak kata golongan Muhajir yang pindah ke Madinah tu nak patah balik ke Makkahul Mukarramah, maka nak jumpa family balik mereka. Maka gabungnya, ulama mengatakan hampir 124,000 orang. Itu dikira sebagai sahabat sebab mereka bertemu dan juga beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang tak apa hadis, ada yang tak tahu apa itu Islam, tapi mereka beriman dengan agama Islam dan nampak rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Total dia 124,000 orang. Kata ni kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir sekali meninggal dunia iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu Nabi jumpa dia di Madinatul Munawwarah, waktu hari pertama hijrah tu, dia umur baru 10 tahun. Maka dia meninggal, kalau tak silap saya, tahun 98 hijrah. 98 hijrah. Sebab sahabat dia sampai 100 hijrah. Sebab satu kurun bersama dengan 100 tahun. Jadi nak kata sampai 98 hijrah, umur dia dah 100 lebih, dia meninggal dunia. Dan dia merupakan ranking yang keempat daripada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kali saya sebut dan suka lagi saya sebut sekali lagi, bila kita sebut nama-nama orang alim, idza dzukira al ulama, bila ingat orang-orang alim, nazal ar-rahmah, turun keberkatan. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kedua iaitu Abdullah bin Umar, yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha, yang keempat Anas bin Malik, yang kelima
Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Itu 7 orang sahabat yang ranking tertinggi menghafal hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik termasuklah. Mak dia bernama Ummu Sulaim, iaitu dia gelaran dia khadam, orang gaji baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata orang gaji lah, orang gaji. Dia sentiasa berkhidmat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya pernah sebut doa dia, saya lupa ada doa dia. Tapi boleh cek dalam internet lah. Boleh hafal doa Anas bin Malik yang setiap sahabat ni kebanyakan Nabi ada anugerahkan doa sendiri-sendiri. Yang mana doa dia, Allahumma akthir mali wa walidihi. Nabi doa kepada apa? Anas bin Malik. Ya Allah, Allahumma akthir malihi. Ya Allah, kau perbanyakkan harta dia dan juga anak-anak dia. Itu doa daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa wasi'li fi dari, kau mudahkan urusan dua dunia dia, akhirat dan juga dunia. Kau mudahkan urusan dia. Wa barik li fima a'taitahu. Wa barik fima a'taitahu, kau berkatilah apa yang telah kau kurniakan atau apa yang telah kau berikan kepada Anas bin Malik. Waghfir zunubihi, ampunilah dosa-dosa dia. Boleh search dalam internet lah. Kod saya apa? Saya tertinggal satu baris lagi. Tapi ada 4 ataupun 5 perkara yang Nabi doa kepada Anas bin Malik. Lah ni canggih. Nak kata type dalam Google tu, doa Nabi kepada Anas bin Malik, dia keluarlah, Allahumma akthir mali, ya Allah kau perbanyakkanlah anak dan sebagainya. Maka itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa dia riwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, jika kalian masuk ke dalam rumah keluargamu, maka ini satu adab dan juga satu perkataan menghormati, iaitu ucapkanlah salam. Bila masuk dalam keluarga kita, maka Nabi ajar kepada kita mengucapkan salam. Sebab apa? Salam satu syiar yang cukup penting. Salam merupakan satu perkara yang boleh mengeratkan silaturahim, dan salam boleh menghalau perkara-perkara yang mana negatif. Nak kata perkara-perkara yang mana nampak simple benda ni, tapi kesan dia cukup hebat. Sama juga kadang-kadang kita jumpa kawan bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita rasa macam dia tak marah kat kita, dia rasa macam dia boleh, walaupun dia tak kenal aku tapi dia boleh bagi salam, kita rasa selesa. Apatah lagi dalam keluarga kita mengucapkan salam, maka dia dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan tersebut. Benda simple saja, tapi kesan dia cukup besar. Bukan nak kata duduk dalam rumah tu saat-saat bagi salam pun jenuh juga. Cuma bila nak masuk rumah saja, kalau ada ahli keluarga kita, jangan duk masuk terjai terus ya. Ketuk pintu, bagi salam, Assalamualaikum, nak kata apa? Sebab kita doa kepada mereka, salam sejahtera kepada kamu semua. Kita ucap, nak kata biar keberkatan tu masuk dalam rumah kita sekali. Dia pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi, nak kata apa? Dia pun bagi sejahtera kepada kita, mengharmonikan keluarga. Ini di antara adab yang Nabi ajar, tapi hari ni orang tak buat dah. Dia nak ke orang masuk, tentang-tentang dia ada kunci tu, sama kita pun sama, kadang-kadang bini kita nak masuk kat dapur tu, kita ada kunci. Balik-balik tengok-tengok nak gempak bini, nak kata apa, bini pun terkejut. Bukan tak ada ramai. Kadang-kadang kita kunci, ada kunci sendiri. Bini duk masuk kat dapur ke, bini dalam bilik kan, tengok-tengok kita terjenguk kat situ Maka ucapan salam sekurang-kurangnya dapat, nak kata dapat menarik, nak kata rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang demikian keberkahan ada padamu dan pada keluargamu sebab ucapan salam tu. Assalam. Kita sebut nama Allah Ta'ala dengan perkataan salam sejahtera. Assalam tu. Sebab itulah kalau kita bagi salam dalam semayang pun kena sebutan assalam. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum. Dia assalam. Ada alif lam tu. Alif lam ma'rifah tu. Yang tu yang penting. Dia bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Itu ucapan yang tepat. Sebab apa? Dia panggil alif lam ma'rifah tu satu kata yang sesuai lah dengan perkataan tersebut. Sama juga kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah. Dia ada satu perkataan kalimah thayyibah. Satu kalimah apa saya lupa dah. Contoh dia, ayah cuba baca mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Madar ke madur? Fathah ke dhammah? Fathahatain ke dhammatain?
Syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi kalau lafaz la ilaha illallah Muhammadar kan Muhammadun. Ra dhammah ke fathah? Dhammah betul tak? Itu nak kata dua benda yang berbeza. Tu kaedah bahasa Arab nak kata kaedah. Yang tadi kalimah syahadah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kena sebut fathatain. Tapi kalimah satu lagi pula, la ilaha illallah, dia panggil lafzul jalalah tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammadar Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu kaedah nahwu. Bila mana kita reti, maka kita ni berilmu. Sama juga perkataan salam dengan assalam. Dalam semayang sebut assalamualaikum, dan kita nak bagi salam pun sebutan dia assalamualaikum. Sebutan tu bagi clear, sekurang-kurang dapat pahala. Jangan duduk Assalamualaikum pagi-pagi kan, Assalamualaikum nak kata dengar bunyi kong kat belakang lah. Nak kata bila sebut benda tu, takut-takut tak mendapat pahala ibadat, sebab sebutan tu tak kena. Sebab ilmu ni satu benda yang cukup-cukup istimewa. Bila kita buat didasari dengan ilmu pengetahuan, maka barulah diangkat dengan ibadat. Maka baru diangkat dengan ibadat. Maka kita bagi salam kepada sahabat, kepada keluarga kita, maka ada keberkahan. Dan ini hakul muslim alal muslim, yang kalau ayah-ayah pernah mengaji dalam kitab adab pun tentang hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain, ada 6 tu. Yang pertamanya, bila mana orang bagi salam, falsallamu alaihi, maka kamu kena jawab balik salam ke atasnya. Yang ada 6 tu. Yang pertama bagi salam, yang kedua kalau orang sakit pi tengok, yang ketiga kalau orang tu mati ngiri jenazah dia, yang keempat kalau orang minta nasihat kita kena bagi, yang kelima kalau kenduri kahwin kita kena hadir, yang keenam bila orang bersin kita kena doa kepada dia. Maka ada 6, termasuklah bagi salam. Maka tanda kita nak memerhatikan dan menghormati keluarga kita, bagi salam. Sama juga kalau kita baca dalam kitab berkaitan dengan rumah tangga, ketika mana nak bersama dengan isteri pun, antara benda yang digalakkan bagi salam terlebih dahulu, supaya nak kata lahir kasih sayang. Jangan duk pergi terjah terus, jangan pergi tekan. Ada adab yang Islam ajar. Antaranya mengucapkan salam terlebih dahulu, assalamualaikum, sekurang-kurangnya lahir nak kata keharmonian, lahir kecintaan dan sebagainya, lahir keberkatan di situ. Sebab apa? Ucapan salam satu ucapan yang cukup hebat, cukup mulia. Baik, dan salam juga muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sebut banyak kali kepada tuan-tuan, bila mana tidak ada orang rumah kita tak ada orang, kita pergi chalet ke, hotel ke, resort ke, masuk rumah tu tak ada orang, maka ucapan dia assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu ucapan salam dia. Kalau tidak ada orang, atau rumah kita bukan kita tahu memang tak ada orang, maka itu ucapan salam dia. Tapi kalau rumah tu ada orang, ada penghuni, dia dengar tak dengar tu nombor 2, maka ucapan dia, kita tahu rumah tu ada bini kita, anak kita, maka ucapan dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebab dhamir lah, nak kata kum tu dia panggil dhamir mukhatab, yang kita nampak dia atau kita tahu dia duduk ada. Jadi assalamualaikum tu dia ghaib, na tu kami tak tahu, nak kata apa, dalam tu mungkin ada jin Islam ke, ada malaikat ke, maka dia pun akan balas balik jawapan salam kepada kita. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana kita nak cara menghormati keluarga, iaitu dengan kita memberi salam, beri salam kepada mereka. Baik, ada salam yang mana perlu dijawab, ada salam yang perlu dijawab, wajib dijawab. Ada salam yang mana makruh dijawab, ada salam yang mana haram dijawab, ada salam yang mana kita tak mau dengar jawapan dia, kita tak mau dengar jawapan dia. Dan mana ada salam yang mana tak perlu dijawab. Ada beberapa salam. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang wajib, kita bagi salam, saya bagi assalamualaikum, maka salah seorang daripada pakcik kena jawab. Salah seorang daripada pakcik kena jawab. Dia fardu kifayah, seorang jawab, yang lain tak payah. Lepas tu kalau cikgu dia ada adab lah, adab, bukan satu kesalahan, cerita dia adab saja. Kalau sekolah rendah tak apa, cikgu sekolah rendah tidak masalah. Sebab apa? Dia dalam proses nak mendidik anak murid tersebut, maka cikgu kata apa? Anak murid bangun semua, assalamualaikum cikgu, maka semua anak murid akan bagi salam kepada cikgu tersebut.
Tu dalam proses mendidik. Tapi bila mana main sekolah menengah, digalakkan untuk cikgu tu bagi salam kepada anak murid. Bukan anak murid bagi salam kepada cikgu dah. Sebab apa? Waktu tu mereka dah akil baliag dah. Bila akil baliag, anak murid bagi salam kepada cikgu, cikgu tu jawab sekali ke banyak kali? Cikgu tu jawab sekali ke banyak kali? Sekali dia, sekali. Hukum bagi salam sunat, jawab salam wajib dia. Tapi kalau cikgu tu jawab salam sekali je, hak baki lagi 30 je, contoh kalau anak murid 31 orang. Takkan dia nak berkhatim dengan tu habis masa 30 minit keluar. Sebut dalam buku RPH ya. Nak kata apa? Jawab salam sebanyak 31 kali. Nak kata jenuh, guru besar, nak kata halau. Nak kata dalam sekolah rendah saya kata tak ada masalah. Ni cerita bab adab bukan bab hukum, adab sahaja. Sekolah rendah bab kita proses mendidik. So depa suruh apa? Depa menghormati yang tua. Jadi depa bagi salam kepada cikgu tu. Cikgu tu jawab sekali pun tidak ada masalah. Tapi bila main sekolah menengah ni dia lebih pada adab lah. Cikgu yang kena bagi salam supaya anak murid jawab seorang pun dah settle masalah. Tapi kalau semua anak murid bagi salam, Assalamualaikum cikgu, nak kata cikgu tu jawab Waalaikumsalam sekali ya, maka takut-takut dia tertanggung dosa disebabkan kesilapan dia lah. Sebab dia dah anak-anak murid itu belum besar dah. Ni kata bab adab saja. Dan ada salam yang mana kita tak perlu jawab. Bukan tak perlu jawab, haram jawab. Contoh orang kita duk qada hajat, orang bagi salam, Assalamualaikum, siapa duduk dalam ni? Kita berjawab, Waalaikumsalam, Ustaz, aku baru masuk 2 minit ya. Sabar Ustaz, nak kata tak boleh. Sebab apa? Assalam tu nama Allah Ta'ala, nama yang mulia, maka kita sebut dalam tempat yang tak apa elok. Sebab tu nak kata dalam bab adab pun, nak baca bismillah pun kena tengok. Sebab ini disebut dalam kitab fiqh lah, kitab fiqh. Walaupun dia kata bukan cerita bab dosa pahala, cerita bab adab sahaja. Cerita bab adab. Hukum dia makruh kalau kita baca bismillah tempat yang mana kita ambil sembahyang tu ada mangkuk jamban. Faham? Ada mangkuk jamban tu. Hukum dia makruh, bukan dosa, makruh. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita sebut nama Allah Ta'ala dan tempat yang mana ada mangkuk terjamban tu lah. Sebab tu orang dulu walaupun mereka tak ngaji tinggi, tapi adab mereka ada, mereka separate, mereka pisahkan tempat buang air besar dengan tempat yang mandi saja. Mereka pisahkan. Kita tak upaya. Hukum dia bukan nak kata dosa, makruh, nak kata sebut bila mungkin. Ni hukum dia pelbagai. Kita tak dikata, ni yang kita belajar lah. Yang saya belajar, hukum dia makruh saja kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan ada mangkuk jamban tu lah. Tu nak kata pendapat mungkin. Perbezaan pendapat kata tidak ada masalah, maka sebutlah sekurang-kurangnya. Kalau hukum makruh nak kata hukum makruh dibenci saja, bukan satu dosa dan sebagainya. Baik, ada salam yang mana tak perlu dijawab. Bagi salam pun tak perlu dijawab. Kalau jawab takut-takut salah. Iaitu salam Tok Imam. Tok Imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, makmum jawab tak? Makmum tak jawab, maka itu soalan yang tak perlu dijawab. Maka bagi salam tu makmum tak perlu menjawabnya. Dan yang seterusnya salam yang tak mau kita dengar. Kalau dengar pun kita pun lari. Iaitu salam kepada ahli kubur. Nak kata jalan kat kubur tu, Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita sebut bagi salam tu, mau dengar tak? Dia balas balik. Nak try boleh kan? Nak kata Assalamualaikum warahmatullahi ya ahli kubur, insya-Allah wa ana lahiqun. Dengan izin Allah Ta'ala, insya-Allah aku akan menyusuli kamu. Mamai dibangun, Waalaikumsalam, bila anak mai. Yang tu salam yang kita tak mau dengar jawapan dia. Maka ada salam yang mana yang perlu dijawab, yang wajib dijawab. Maka di antaranya iaitu untuk mencapai keberkahan. Bila mana kita masuk dalam keluarga kita, berilah salam. Sebab dia akan memanggil pelbagai keberkatan-keberkatan. Baik, tu yang pertama dalam menghormati keluarga, bagi salam. Sama ada suami bagi salam pada isteri, isteri bagi salam pada suami, anak-anak ataupun ayah-ayah sentiasa bagi salam sekurang-kurangnya menghormati rumah tangga tersebut. Nampak benda simple lah, sama juga tutup pintu tandas. Tutup pintu tandas. Benda simple ya. Benda simple sebenarnya, tapi kesannya cukup hebat. Antaranya mungkin kurang gangguan dalam keluarga kita. Sebab tandas ni tempat yang kotor. Sebab tu orang dulu suka tak kat luar terus, beza bumbung terus. Okey, orang dulu kampung-kampung dulu, beza bumbung terus. Sebab apa? Tempat tu tempat yang tandas, tempat tidur jin, setan dan sebagainya. Lepas tu depa pisah terus. Sebab tu mainlah zaman tu awal 2000 depa buat rumah taman pun pisah, betul tak? Satu bilik yang pisah.
pisah jamban dengan tandas itu, pisah. Dia mai tahun awal 2005, 2006 ke atas itu, sampailah master bedroom pun ada tandas, betul tak? Nak kata lagi canggih. Dulu nak kata dalam bilik tak ada tandas, lah master bedroom pun ada tandas. Lah lagi canggih, rumah lagi canggih, sampai kadang satu rumah tu 3 tandas terus. Semua dalam rumah. Salah tak salah, cuma pandai-pandai lah. Kalau ni antara adab dia, tutup pintu. Benda simple dia, tapi kesan dia cukup besar. Antaranya supaya nak mengelakkan gangguan, supaya nak kata apa tak nak kata tak bau yang tak menyenangkan, tak masuk dalam rumah kita, tak bau busuk dan sebagainya. Benda simple tapi kesan dia cukup mendalam. Baik, itu yang pertama. Sama juga salam, simple lah sebutan dia, tapi kesan dia cukup hebat. Baik, yang kedua, hadis yang kedua dalam menghormati keluarga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Ummuka. Qala thumma man? Ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Muttafaqun alaih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang sering kali kita dengar tentang siapakah yang perlu kita utamakan dalam menghormati keluarga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih aku hormati dalam keluarga aku? Dalam ramai-ramai keluarga aku ni, pak menakan ke, pak aku ke, adik-beradik aku ke, mak aku ke, yang perlu mana aku lebih hormati? Hormati lain, tak lain. Mana lebih aku hormati? Kena hormat, nak kata apa? Kena bagi perhatian lebih, kena ikut arahan dia. Maka Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian kawan tu tanya lagi, siapa lagi lepas tu? Maka Nabi jawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi pun jawab, ibumu. Maka 3 kali Nabi sebut ibumu. Maka yang keempat baru Nabi sebut bapakmu. Maka ini mengisyaratkan kepada kita dalam keluarga, maka wanita yang bergelar ibu perlu kita dahulukan berbanding ayah kita. Jadi tuan-tuan, kalau anak-anak lebih ibu tu, renyah happy lah. Nak kata sat-sat mak dia, sat-sat mak dia, sat-sat mak dia. Ni ayah hang ni nak kata apa? Orang juga nak kata mai lah. Kita kadang nak tengok, nak suruh apa? Bini kita rehat je kan, kita pi apa, nak pi bawa dia berjalan, kadang-kadang apa? Anak tu lebih mak dia, nak kata tak mustahil mungkin. Ini nak kata satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada insan yang nama apa? Ibu. Apa sebab 3 kali? Maka ini ulama menghuraikan sebab apa Nabi sebut 3 kali. Sebab ada 3 benda yang orang lelaki tak boleh buat, hanya orang perempuan saja. Orang lelaki tak boleh buat, hanya orang perempuan saja boleh buat. Yang pertama iaitu mengandung. Orang lelaki boleh buat? Tak boleh. Yang kedua, beranak. Orang perempuan saja boleh buat. Yang ketiga, menyusu. Nak kata 3 benda ni orang lelaki tak boleh buat. Sebab tu Nabi lebihkan 3 benda ni kepada insan yang bernama ibu. Bab mendidik anak dah keluar tu, maka itu tugas suami isteri. Suami isteri. Sebab tu kalau bab pendidikan pun suami yang kita kena tentukan. Isteri boleh bagi cadangan saja. Abang, kita pergi hantar sekolah tahfiz sekian-sekian. Kita yang tentukan. Tapi kalau tak mau sekolah tahfiz tak marah, semua teruk nak kata nak pergi hantar sekolah haknya orang putih dan sebagainya. Kalau isteri macam kan, zaman lah ni banyak fitnah, baik kita hantar biar ada dia hanya boleh beri cadangan saja. Dia hanya boleh beri cadangan saja. Sebab bab mendidik, bab jaga kena dua orang, suami dan juga isteri, dia kena mendidik. Sebab tu Nabi sebut 3 kali nak mengisyaratkan bahawasanya kemuliaan seorang ibu tu. Sebab doa ibu ni satu doa yang cukup hebat. Tuhan tak bagi hijab kepada dia. Dia doa ke langitnya, Allah Ta'ala terus makbulkan. Sebab itulah ayah-ayah yang masih ada mak, maka jagalah mereka, hormatilah mereka, taatlah kepada mereka. Sebab itu di antara pintu-pintu rezeki kita. Kalau pak kita dah meninggal, mungkin mak kita ada lagi. Macam pintu belakang tu, cuba tengok ada 2 betul tak? Kalau sebelah tutup, sebelah kita buka betul tak? Kalau dua-dua tutup, itu kadang-kadang kita kena beringatlah. Lepas tu di antaranya dia ajar dalam adab, bila mana mak masih hidup, pak masih hidup, bacalah doa Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tak semestinya lepas sembahyang nak kata duduk saja pun, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tu kalau mak tu masih hidup.
mak seorang lah, kalau dua-dua orang hidup baca lah dua-dua orang, kalau seorang pun baca lah, tak ada masalah. Tapi kalau mereka dah meninggal dunia, ubah sikit doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nak kata doa bagi ramai, doa untuk ramai tak salah, sebab dipatah balik ramai tu kepada kita. Sebab tu kalau kita nak doa bagi kaya ke, doa bagi nak sihat ke, doa nak bagi selamat ke, gunakan dhamir na tu kami, Allahumma ighfir lana, jangan baca Allahumma ighfirli. Sebab sekurang-kurang kita doa untuk ramai tu, doa tu patah balik kepada kita. Itu nak kata hikmat doa. Sebab tu Nabi sebut ad-du'a silahul mu'min, doa ni senjata bagi orang beriman. Kalau kita nak kaya, kita nak sihat, jangan doa kata bagi aku seorang sihat. Biar doa bagi ramai sihat, ramai kaya, maka aura-aura positif tu akan patah balik kepada kita. Tuhan akan bagi balik kepada kita. Sebab apa? Kita ingat orang lain, kita tak pentingkan diri sendiri. Ini di antara adab dalam berdoa lah. Lepas tu nak kata pada zaman Nabi Musa AS ada seorang abid yang bernama apa, saya lupa apa, yang mana dia enggan ataupun dia tak mendahului mak dia. Dia main sunat saja, tapi dia apa, dia tak menemui mak dia. Dia bukan buat nama wajib. Pada zaman Nabi Musa mana ada syarat sembahyang wajib lagi, semua sunat ya. Maka dia main sunat, rokok lama sampai mak dia terasa. Bila mak dia terasa, mak dia doa supaya bagi ujian. Tu terus orang yang abid, orang ahli ibadat. Maka Allah Ta'ala datangkan satu ujian yang berbentuk fitnah kepada dia, sampai pemerintah waktu tu hukum dia dengan rejam sampai mati. Tapi nak kata tu, tak rejam lagi lah. Sebab abid tersebut dia tahu kesalahan dia, iaitu dia telah derhaka kepada mak dia. Sebab tu mak dia bagi salam, mak dia panggil, tapi dia tak hiraukan, dia kira beribadat saja. Maka sampai 3 kali mak dia pun tension, mak dia berdoa lah tentang keburukan dia, tentang keburukan, suruh tanpa fitnah dan sebagainya. Maka akhirnya dia difitnah dalam keadaan orang apa, melahirkan anak, pada dia tak buat benda tu, dia tak buat benda tu, cuma Tuhan uji dia. Dan kalau tengok dalam antara kitab berkaitan dengan anak-anak kecil yang bercakap waktu kecil tu, antaranya kisah tu, antara yang mula Nabi Musa AS pernah bercakap, Nabi Isa AS pernah bercakap waktu kecil. Antara budak tu, saya lupa nama, ambil tu nama apa, kata dia bercakap, dia kata tu bukan bapak aku. Maka waktu tu pemerintah pakat tercengang bahawasanya budak kecil boleh cakap. Sebab dia difitnah, kata dia telah berzina dengan sekian perempuan tu dan melahirkan anak, dan perempuan tu kata ni anak dia sekian-sekian. Waktu dia kena rejam sebagainya. Maka waktu nak kena pancung tu, abid tu kata, aku nak cakap sat dengan budak ni. Orang pun pelik lah, budak bukan dia cakap. Dia kata, siapakah bapakmu? Bukan dia cakap, bapak aku bukanlah sekian-sekian, bapak aku nak kata seorang penggembala kambing. Nak kata dia bukan bapak aku. Bila dengar budak tu cakap, maka terselamatlah nak kata abid tersebut. Maka abid tu kata, antara sebab aku kena ujian macam ni, aku tak ikut ataupun aku tak dengar cakap mak aku. Nak kata mak dia panggil dan sebagainya. Sebab itulah Allah Ta'ala tinggikan darjat yang insan yang bernama ibu tu. Termasuklah cerita apa, cerita Uwais Al-Qarni, bagaimana yang mana dia dapat satu gelaran yang mana penghulu tabi'in. Dia penghulu, ketua bagi tabi'in, iaitu Uwais Al-Qarni, yang mana penduduk langit tak kena sangat menantikan kehadiran dia, penduduk bumi tak kenal dia. Apa dia? Berbakti, bakti dia kepada mak dia, maka Allah Ta'ala tinggikan darjat. Batulah kalau kita jaga mak, kita jaga hati mak, rezeki akan datang dalam bentuk yang pelbagai. Siapa yang pernah buat, dia dapat merasai. Sebab tu siapa yang gaduh dengan mak tu, sama ada kalau dia tak ada apa, tak ada mak sendiri dah, mak mentua dah, itu mak dia juga. Nak kata dia kena berbaik balik, dia kena ikut, nak kata cakap yang mana tak, orang panggil apa, tak kacau lah, tak kacau perihal peribadi dia, tak kacau hal kekeluargaan dia. Selagi mana mak tu bagi nasihat, mak hanya boleh bagi nasihat saja, dan kita hormati nasihat dia. Nak ikut tak ikut tu yang pertama, nombor 2. Itu nombor 2. Kalau nasihat tu rasa berguna kepada kita, kadang-kadang mak ni veteran, dia nak didik dia cara zaman dia tu kadang tak kena dengan zaman kita. Kadang dia duk marah, apa anak duk main handset, kadang tok duk marah dan sebagainya, apa duk bagi biar. Nah tu zaman depa tu tak ada benda tu. Zaman lah kalau anak tak reti IT sikit, sekolah pun teruk lah ni, nak kata apa, kena buat Google Meet lah, pedia ke classroom. Nak kata budak-budak pun dia kena reti gak benda-benda tu, cuma kita pantau saja. Jadi nak kata dalam bab menghormati keluarga, maka Nabi utamakan insan yang bernama
ibumu. Lepas tu nak kata hierarki pusingan keadilan Allah Ta'ala cukup-cukup cantik. Antaranya mak kita, orang anak lelaki kena taat kepada mak, betul tak? Nak kata perempuan yang nak ibu tu dia kena taat kepada lelaki, suami dia, betul? Suami dia kena taat kepada satu makhluk yang perempuan juga, mak dia. Nak kata pusingan keadilan Allah Ta'ala cukup-cukup cantik. Nak kata tu nak kata adil tu macam tu lah. Allah Ta'ala berikan kepada kepada manusia, dan Allah Ta'ala berikan kepada insan yang ibu ni satu keistimewaan. Saya tak urai banyak, ayah-ayah pun tahu nak kata cara isteri kita beranak macam mana, cara isteri kita mengandung 9 bulan 10 hari macam mana, cara isteri kita menyusu macam mana, cara isteri kita kadang-kadang kita pergi Australia mana-mana dia yang jaga. Maka layaklah nak kata syurga di bawah tapak kaki ibu, bermaksud redha mak, maka anak tu akan bahagia. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Abdullah bin Amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi, qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, qala yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayusubbu abahu wa yusubbu ummuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa yang paling besar adalah orang yang mengutuk kedua orang tua dia. Maka antara dosa yang besar, kabair, dosa-dosa besar, dia membenci, dia mendaharkai, dia meluat, dia benci kepada mak bapak dia. Maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang mengutuk ibu bapaknya? Peliklah anak sendiri kutuk mak bapak dia. Mak bapak dia bagi tempat tinggal, mak bapak dia bagi makanan, mak bapak dia tolong bagi dia mengaji, tiba-tiba dia kutuk. Pelik sikit lah. Tapi ada. Bagaimana? Maka Nabi sebut, beliau menjawab, kalau seseorang itu mencaci bapa orang lain, lalu orang lain itu membalas mencaci bapaknya dan mencaci ibu dia, kita kata kat mak bapak orang, apalah hang ni, mak bapak tak reti hajak ke? Apalah hang ni, nak kata mak bapak hang tak reti ke? Kadang kita kata macam tu, maka dia pun akan balas balik. Sebab ada, nak kata apa? Ada lah, nak kata masyarakat kita lah, orang tu tanya, dia duk gaduh dengan bini dia, kadang dia buat keluar macam ni, Pak hang dengan mak hang tak reti hajak lah. Nak kata apa, dia mungkin bini dia malas ke, wallahu a'lam lah. Dia duk kata, dia sebut nama pak hang, dia sebut nama pak dia terus. Nak kata Rahman dengan Timah ni tak reti hajak anak lah. Perempuan tu bini balas balik, dia pupuh kat pak dia balik, pak lelaki, pak mentua dia balik. Nak kata pakat tengkak, pakat dia kata tu Nabi kita tak caci mak kita, tapi kita caci mak bapak orang tu akan caci mak bapak kita. Maka itu dosa-dosa yang besar. Maka bila mana dalam keluarga, kalau boleh jangan kita mencaci mak bapak orang lain. Itu nak kata acuan mereka. Caci maksud kita hina mereka lah. Sekadar teguran tu tidaklah masalah. Nak kata, tapi kalau kita hina, maki hamun, maka seolah-olah kita maki hamun mak bapak kita sendiri. Sebab kita maki orang, mungkin kita boleh tahan lagi, mungkin kita reti lagi. Tapi kadang kita buh kat orang tu kita reti, dia akan caci lebih teruk lagi mak bapak kita. Maka itu seolah-olah kita mencaci mak bapak kita sendiri. Maka dia termasuk dosa yang besar, iaitu mengutuk kedua orang tua dia. Lepas tu Nabi sebut, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu cakap kepada mak bapak kamu, bermaksud pun nak kata dikira derhaka. Dan Nabi sebut, innallah kullu zunubin, semua dosa, yuakhirallah yaumal qiyamah, Allah Ta'ala boleh tangguhkan dosa tersebut sampai hari kiamat. Dosa kita mohong, dosa kita mencuri, dosa apa kita buat macam-macam, nak kata apa, dosa tersebut Tuhan boleh relax dulu sampai kiamat nanti. Illa uququl walidain, melainkan kita menderhakai mak bapak tersebut. Kita bagi dia teriak, kita bagi dia rasa sakit hati, kita bagi macam-macam lagi lah apa yang kita buat kepada dia, maka dia akan mengganggu gugat kehidupan kita. Sebab itulah redha mak, redha pak ni satu benda yang cukup mustahak. Maka kita jagalah diri kita, kita muliakan mereka, jagalah hati mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka balik pintu-pintu rezeki kita. Sebab doa mereka tidak ada hijab, tidak ada peninding, tidak ada penghadang. Terus
kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada beberapa manusia yang Allah Taala tak tutup hijab doa mereka, antaranya yang lain wali-wali Allah Taala. Sebab mereka tahu turuqus sama, jalan-jalan langit tu depa tahu bagaimana nak percepatkan makbulnya doa mereka. Lepas tu kalau kita jumpa orang alim, jumpa wali-wali, kita minta doa kepada mereka sebab depa ni tahu. Depa kalau depa kat tangan tu mungkin doa depa tu tahu turuqus sama, jalan-jalan langit tu depa tahu, selok belok. Cepatlah, orang kata cepatlah mustajab. Contoh nak main padang serai. Kalau orang yang tak tahu mungkin contoh padang serai, nak kata macam mana? Nak kata dulu saya tak tahu kata ada jalan-jalan tikus. Nak main kat sini, nak main ke shortcut ke sini. Saya duk main nak kata keluar ke Kubang Menurung tu straight pi Pekan Tasik Kelugong, canggah naik flyover tu jalan ke Kampung Selamat. Masa panjang sikit lah. Lepas tu mereka kata nak pergi Padang Serai tu masuk kat bawah tu. Haknya apa? Titi apa? Kereta api tu. Nak kata dulu saya tak main sini lah. Dulu masjid Kampung Selamat. Saya mengajak masjid Kampung Selamat. Saya pergi kat belakang tu, pergi apa? Kok jalan besar tu. Pasal lama. Lepas tu mereka kata apa? Dia tanya kita, duduk mana? Saya kata duduk Kubang Menurung ya. Kubang Menurung Ustaz. Tak sampai 5 minit sampai masuk kat belakang tu. Rupanya memang dekat lagi. Kira 5 minit sampai. Sebelum ni nak kata 15 minit. Terus nak pergi jalan besar Pekan Tasik Kelugong tu nak canggah kono kiri pula. Nak lalu nak kata depan Caltech dan sebagainya tu nak kata lama. Nak kata apa? Kalau orang yang reti nak kata wali-wali lah. Wali-wali mak dia depa tahu turuqus sama, jalan langit tu. Jalan nak cepat mustajab doa tu. Betul, minta pada mak, minta pada wali-wali. Nak kata apa? Kalau orang alim tu mungkin lambat sikit lah. Mungkin jalan tu betul juga cuma lambat sedikit. Sebab tu nak kata jangan kita menghina mak bapak kita dengan cara kita menghina mak bapak orang lain, maka akan dikira kita sebagai mencaci mak bapak kita. Bila kita mencaci mak bapak kita, kita dikira orang yang menderhakai. Dan berapa ramai orang yang telah menderhakai mak bapak dia, tu tanda-tanda kiamat. Yang Nabi sebut nak kata apa? Ceritakan tentang tanda-tanda kiamat, maka Nabi sebut antaranya anak menderhakai mak bapak. Dengan cara mana? Dengan tak jaga mak bapak hari ni. Kadang-kadang rumah dia mewah, rumah anak tu mewah, rumah mak tu kadang-kadang Allah, kadang-kadang tirih pun anak buat tak tahu. Sebab apa? Dia rasa aku dah pindah dah, bukan rumah mak aku, bukan rumah aku dah. Pandai-pandai lah nak kata siapa yang duduk itu pandai-pandai buat. Nak kata kadang-kadang mak Allah, rumah kita ni tilam empuk sejadah. Lepas tu lah kalau boleh tengok kalau mak kita semayang tu nampak sejadah, jadah tu dah nipis dah. Orang tua-tua biasalah, dia beli ya. Jangan cakap, jangan tanya, beli dulu. Beli ya. Orang tua-tua dia beli ya. Kalau dia kata mahal dah apa, diam dulu, baik pi lah. Yang nanti kita beli hadiahkan. Contoh sejadah ni nak kata mungkin dia semayang jadah dah nipis dah. Kita beli sejadah terbaik. Sekurang-kurangnya yang dia sujud pun sedap sikit. Kat mak kita ke, kat pak kita ke yang masih hidup lah. Kalau tak masih, kalau yang telah meninggal dunia, cara kita banyakkan sedekah niat atas nama mereka. Itu bakti kita lepas kematian mereka. Dan sebagai anak, pastikan jagalah hubungan kekeluargaan. Sebab tu Nabi sebut yang 3 benda tu. Amalan apa? Afdhu a'malu ilallah. Amalan apa yang mana nak kata disayangi oleh Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut as-salatu ala waqtiha, semayang awal waktu dia. Yang kedua, birri walidain, buat baik kepada mak bapak. Itu ranking nombor 2. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di Allah Ta'ala. Bermaksud lepas Allah Ta'ala, orang yang perlu kita hormati iaitu mak bapak kita. Tapi kalau kita mencaci mak bapak orang lain, maka seolah-olah kita telah mencaci mak bapak kita sendiri, maka ia dikira satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa besar dikira derhaka. Dan tengok dalam surah Al-A'raf ayat ke-24 tu, Tuhan sendiri sebut, jangan kamu wala taqul lahum uff, jangan kamu kepada mak bapak kamu. Tapi cakaplah qaulan karimah, cakaplah kata-kata yang baik, mengisyaratkan kepada kita hormati mereka, jaga mereka, dan juga nak kata apa, berikan nak kata apa, pertolongan kepada mereka. Jadi insya-Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 156 sampai habis kita akan bertemu pada tahun depan. Insya-Allah kita akan sebab dia lebih kepada apa, isteri pula, lepas tu kepada anak dan sebagainya. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup suka saya ingatkan kepada
muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pedoman, sebagai pengajaran, sebagai kita mengambil faedah apa yang berlaku sepanjang tempoh 2020 ni, kita anggaplah Allah Subhanahu wa taala jentik hati-hati kita untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap ini satu musibah yang mana Allah tak benci kepada kita, tapi anggaplah, fikir sudut positif yang mana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hamba dia, dan kita serah bulat-bulat urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Kita merancang, Allah taala juga turut merancang, dan Allah taala wallahu khairul makirin, Allah taala sebaik-baik perancang. Jadi ingatlah apa yang berlaku tempoh 2020 ni, start pada awal tahun sampailah ni dah masuk Disember. Sama-sama kita muhasabah diri kita sama. Mudah-mudahan tahun 2021 satu tahun yang istimewa kepada kita, seperti mana yang disebut, nak sampai kemanisan tersebut kita perlukan pelbagai ujian, betul? Maka mungkin tahun 2020 Allah Taala bagi ujian dengan pelbagai, mungkin tahun 2021 ada kemanisan, ada keistimewaan yang Allah Taala simpan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting perbanyakkan amal ibadat, perbanyakkan baca Al-Quran kita, selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan satukan umat kita, satukan ummah kita di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan pelbagai ideologi politik, pelbagai pemahaman, pastikan dalam mertabatkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sama-sama kita bersatu padu. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman ni adalah saudara. Fa aslihu, perbaikilah kamu di antara satu sama lain. Bukan suruh berpecah belah, tapi perbaikilah di antara satu sama lain. Maka kerahlah anak karya-karya kita untuk sama-sama melipat kali gandakan amal ibadat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ibrah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan halalan tayyiban wa nas'aluka 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.